Hai, Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan satu topik yang bertajuk Islamofobia. Saya, Darun Amirul Firdaus bin Darun Syam, pembentang pertama untuk Kumpulan 3. Jadi, apa itu Islamofobia? Islamofobia ialah satu kontroversi yang diciptakan untuk menunjukkan tanda diskriminasi dan kontroversi terhadap Islam dan Muslim. Islamofobia mula dikenalkan dari tahun 1980 dan menjadi semakin popular sejak peristiwa 11 September. Islamofobia memberi banyak kesan dan masalah terhadap umat Islam. Antaranya ialah umat Islam berasa tidak selamat dan berlaku beberapa serangan. Antara jenis-jenis serangan yang dilakukan terhadap umat Islam akibat daripada Islamofobia ialah kebencian, siasatan FBI, diskriminasi pekerja, gangguan dan penafian ibadat. Masalah yang saya ingin nyatakan berkaitan dengan isu ini ialah Islamofobia telah menjadikan kita umat Islam pada hari ini berada dalam keadaan tidak selamat dan sentiasa diancam oleh orang-orang luar. Hal ini tidak sepatutnya terjadi dan masalah seterusnya ialah kebencian. Orang-orang yang mengamalkan Islamofobia biasanya akan menyebarkan kebencian dan menyebarkan berita palsu tentang Islam. Mereka mengatakan Islam menyebarkan keganasan, walhal tidak sama sekali, dan berita itu tidak benar. Bukan itu saja, umat Islam juga harus menempuhi beberapa halangan seperti siasatan FBI yang lebih ketat. Contohnya di lapangan terbang, mereka memeriksa baik-baik orang-orang Islam dengan lebih terperinci dan lebih lama, menunjukkan bahawa mereka tidak percaya yang orang Islam ini tidak menyokong keganasan. Mereka ingat umat Islam membawa barang-barang terlarang, membawa senjata-senjata api yang membahaya, padahal tidak sama sekali. Malah kita itu saja daripada saya. Pembincangan ini akan diteruskan dengan pembentang kedua. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zuldania bin Ahmad Sati, nombor matriks 2023867674. Jadi saya di sini ingin mengulaskan tentang diskriminasi kepada umat Islam oleh Barat. Banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam, terutamanya yang menetap di negara-negara Barat seperti Amerika Syarikat dan di sekitar Eropah. Islamofobia sudah lama, tetapi ia menjadi besar, masalah yang besar selepas tragedi 11 September 2001, di mana perbuatan keji itu dituduh oleh Barat yang mengatakan umat Islam yang melakukan tragedi itu, dan ini menimbulkan masalah kepada umat Islam seperti diskriminasi pekerjaan. Umat Islam yang berada di negara Barat sering menghadap cabaran-cabaran ini hanya kerana agama, dan mereka dan susah untuk mendapatkan pekerjaan. So, di sini umat Islam memang dicabar kerana tidak ada hak untuk bekerja. Dan bukan itu sahaja, umat Islam juga menghadapi penafian ibadah, di mana jika kita lihat di media sosial ataupun di internet, banyak antara rakaman-rakaman yang membuat gangguan lisan kepada umat Islam, seperti mengata kata-kata kesat kepada umat Islam di tempat awam, hanya kerana kadang-kadang hanya umat Islam itu memakai pakaian yang menunjukkan dia itu seorang Islam. Dan ini ialah cabaran yang sangat besar sebagai umat Islam. Dan banyak juga yang berada di internet ataupun di berita-berita Barat yang mengatakan umat Islam ini adalah pengganas, dan selalu mengatakan Islam ini apabila membuat ibadah di tempat awam ataupun di masjid, umat Islam sering dituduh sebagai ingin membuat ritual untuk menyerang mereka, iaitu orang-orang Barat. Dan ada juga yang menyerang melalui fizikal, contohnya memukul
Dan seterusnya, umat Islam apabila tibanya hari raya ataupun Aidiladha, dan umat Islam ini menyambut di negara-negara barat, orang barat sering mengaitkan ibadah seperti solat hari raya ataupun korban sempena hari Aidiladha. Mereka sering mengaitkan perkara-perkara ini dengan keganasan. Mereka menganggap umat Islam ini menyebarkan kebencian melalui ibadah-ibadah yang umat Islam itu lakukan. Walhal umat Islam hanya membuat ibadah kepada Tuhan dan tidak mengganggu ketenteraman pun. So dari sini kita dapat melihat ancaman Islamofobia ini amat berat bagi umat Islam untuk menghadapinya. Faktor Islamofobia. Ada beberapa kemungkinan yang menyumbang kepada peningkatan sentimen dan propaganda Islamofobia di negara barat. Faktor ini boleh dibahagikan kepada dua faktor, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Antara faktor luaran ialah kemunculan insiden keganasan yang dikaitkan dengan orang Islam. Sejak 10 tahun kebelakangan ini, kemunculan Islamofobia rentetan. Kemunculan beberapa serangan 11 September, pengeboman di London, pemberontakan di Paris, teroris di Jerman, kemunculan Al-Qaeda, Bin Laden dan ISIS. Sebelum tragedi 11 September, di media menjadi faktor peningkatan kes Islamofobia. Selain berita akhbar bercetak dan elektronik, industri perfilman barat sering memaparkan imej buruk masyarakat Arab dan Islam menyebabkan stigma terhadap masyarakat Muslim yang buruk. Selain faktor luaran, faktor dalaman juga menjadi pencetus kepada gejala Islamofobia. Antaranya ialah keengganan masyarakat Muslim imigran untuk menghayati budaya masyarakat barat. Muslim yang bersikap tertutup, pegun dan pasif lebih sukar untuk mengasimilasikan diri dan keluarga mereka ke dalam masyarakat barat, menyebabkan mereka terasing dan terpinggir. Dan akhirnya, mereka dijadikan sasaran masyarakat yang lebih dominan dan majoriti. Namun, dapat difahami keengganan kumpulan Muslim ini mungkin kerana kesalahfahaman terhadap budaya asing dan kerisauan bahawa budaya asing akan mencemarkan akidah dan kehidupan bersyariat yang diamalkan. Bagi meneruskan perbincangan ini, antara contoh faktor yang disebutkan oleh rakan saya tadi, sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa media massa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat. Lebih-lebih lagi istilah dunia di hujung jari, di mana masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan maklumat dan mempercayai maklumat tanpa mengenal pasti kesahihannya. Apabila media massa secara majoritinya dikawal oleh golongan yang bukan Islam, secara tidak langsung mereka keluarkan pendapat tentang Islam, kebanyakannya adalah bersifatkan negatif. Jadi kesannya golongan anti-Islam mengambil kesempatan untuk menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti poster, video, gambar dan memperluaskan lagi pengaruh Islamofobia ke seluruh dunia. Sebagai contoh, rata-rata media barat akan meletakkan tajuk yang sensasi seperti Muslim teroris, pengganas Muslim, anti-Kristian dan lain-lain sebagai tajuk utama bagi mana-mana insiden yang dilakukan oleh ekstremisme. Oleh hal yang demikian, timbulnya fitnah serta pandangan yang negatif terhadap agama Islam dalam kalangan masyarakat. Tuntasnya, masyarakat tidak sewajarnya mempercayai 100% info-info yang diterima di media sosial, akhbar, artikel dan lain-lain tanpa mengenal pasti kesahihan info tersebut agar pengaruh Islamofobia ini dapat dibendung. Selain itu, masalah Islamofobia ini juga berpunca pada masyarakat yang tidak memahami agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, untuk memahami sesuatu perkara, kita seharusnya mempelajari sebersedikit tentang perkara tersebut sama ada melalui internet, buku-buku ataupun individu yang pakar dalam perkara tersebut. Melihat kepada isu Islamofobia, perkara ini jelas bahawa mereka salah dari segi memberi pengertian kepada agama Islam yang sebenar, walaupun mereka tidak cuba untuk mendalami ilmu-ilmu berkaitan Islam. Secara dasarnya, setiap agama di dunia ini berteraskan konsep mempercayai Tuhan serta mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Namun begitu, sesetengah individu cuba memanipulasi pemikiran masyarakat dengan cara memutarbelikkan fakta tentang Islam oleh sebab terpengaruh dengan konsep Islam yang teroris.
Oleh itu, apabila seseorang membuat andaian terhadap agama Islam walaupun tidak cuba untuk mendalami konsep yang sebenar, sudah pasti ramai masyarakat yang menerima andaian tersebut secara terbuka dan mula takut dengan kehadiran masyarakat beragama Islam. Jelaslah bahawa masalah ini tidak mendalami konsep Islam yang betul menjadi hal yang mewujudkan Islamfobia. Nama Muhammad Faris bin Muhammad Zani, nombor matrik 2023471314. Saya ingin menerangkan tentang penekanan pada nilai agama sejati. Ia merujuk kepada upaya untuk memberikan tumpuan atau menitik beratkan kepada nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam ajaran agama secara murni dan asli. Dalam konteks ini, istilah tersebut biasanya berkaitan dengan nilai-nilai agama yang diyakini sebagai inti atau esensi dari ajaran agama tersebut. Sebagai contoh, jika kita berbicara tentang penekanan pada nilai agama sejati dalam konteks Islam, ini merujuk kepada upaya menonjolkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang mendasar dan autentik. Nilai-nilai ini mungkin termasuk keadilan, kasih sayang, kejujuran, kesederhanaan dan aspek-aspek moral dan etika lainnya yang ditekankan dalam ajaran Islam. Yang seterusnya, penekanan pada pendakwah yang bijak merujuk kepada penitikberatan atau fokus pada cara berdakwah yang cerdas, bijaksana dan mempertimbangkan konteks serta audiens yang dihadapi. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks Islam dan merangkumi berbagai aspek dakwah yang dilakukan oleh umat Islam. Dan terakhir, peningkatan terhadap kegiatan berunsur keganasan. Menyatakan larangan tersebut kegiatan yang bercorak keganasan atau radikal yang bertentangan dengan nilai rahmatil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Anas bin Abdullah Sanusi. Nombor matrik saya 2023066646. Saya dari CAAD 243. Kesimpulannya, untuk mengatasi Islamofobia ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara budaya. Edukasi tentang Islam juga penting, dialog antara agama dan mempromosikan pengalaman positif antara komunitas. Ia juga dapat membantu mengurangi stereotip dan prasangka. Dukungan media yang objektif dan inklusif juga dapat berperan penting dalam memerangi Islamofobia. Antara langkah untuk mengatasi Islamofobia ini adalah penerangan dakwah yang aktif. Pertubuhan dakwah disarankan untuk menggerakkan usaha yang aktif dalam memberi penerangan dan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat bukan Islam. Seterusnya, peranan institusi masjid. Pihak-pihak masjid perlu memainkan peranan penting dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat bukan Islam dan menyelenggarakan program-program hari terbuka untuk mendekatkan mereka kepada masjid. Antara organisasi yang bertanggungjawab tentang hal ini contohnya Council on American Islamic Relationship ataupun CAIR. CAIR beroperasi di Amerika Syarikat. Mereka berusaha melindungi hak-hak keadilan Muslim dan mengatasi Islamofobia. Organisasi yang lain pula adalah Runnymede Trust. Mereka merupakan organisasi di Inggeris yang berkomitmen untuk memerangi prasangka dan diskriminasi termasuk Islamofobia.